Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Pertamanya kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dapat sama-sama untuk meneruskan pengajian kita. Tahniah diucapkan kepada pelajar-pelajar baru yang dapat tempat di Universiti Teknologi Mara, dan juga selamat kembali ke kampus kepada semua pelajar-pelajar yang meneruskan semester-semester berikutnya. InsyaAllah moga dipermudahkan usaha kita dan mengurniakan kecemerlangan untuk kita semua. Saya untuk pengenalan, saya Dr. Muhammad Noor bin Mamat, Ketua Pusat Pengajian Pendidikan dan Pengajian Islam di Akademi Pengajian Islam Contemporary UiTM, yang mengurus selia kursus-kursus mata pelajaran umum di semua fakulti, ya, termasuk CTU 552 Falsafah dan Isu Semasa, dan juga CTU 554 Etika dan Peradaban untuk semua pelajar-pelajar dalam sistem universiti di peringkat sarjana muda. Jadi semua pelajar mesti mengikuti dan mesti menamatkan kursus-kursus ini, CTU 552 dan CTU 554, untuk melayakkan kita menamatkan pengajian kita di peringkat sarjana muda. Jadi saya doakan insya-Allah kita dapat mengutip banyak ilmu dan juga kemahiran ataupun pembinaan penghayatan dalam kehidupan kita yang kita boleh gunakan selepas kita graduasi nanti dalam kehidupan kita. Dan ini adalah subjek ataupun kursus yang ditetapkan, yang diwajibkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Baik, sebagai pengenalan, ringkas saja sebagai pengenalan, sebenarnya falsafah dan isu semasa CTU 552 dia adalah satu subjek, satu kursus yang sangat menarik. Walaupun dia agak philosophical, dia menekankan soal falsafah, sebab semua orang kena faham falsafah, ya, dan kita perlu bermula pemikiran kita perlu bermula dengan falsafah. Malah sains juga dia bermula dengan falsafah sains. Jadi falsafah dan pemikiran yang kritis, ya, untuk melahirkan graduan yang beretika, yang berfikir positif, yang berakhlak mulia, berdaya saing, dan kita harap kursus ini mampu menyediakan ataupun membangunkan pelajar-pelajar sebagai seorang insan, seorang manusia yang boleh menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita. Walau apa pun bidang pengkhususan kita, tapi kursus etika, kursus falsafah dan isu-isu semasa ni dia cross border, ya, dia diperlukan oleh semua orang. Jadi sama-samalah kita beri perhatian untuk kita belajar dan menambah baik, ya, pembangunan diri kita, pemikiran kritis kita, dan juga pengetahuan kita tentang isu-isu semasa, ya. Dan objektif dia untuk menjelaskan tentang ilmu falsafah, ya. Kemudian falsafah yang diberi penekanan, falsafah pendidikan negara, falsafah dalam rukun negara. Ini adalah untuk pembinaan satu kepribadian warga negara yang positif, ya, yang diperlukan oleh negara, ya. Dan kita juga menganalisis isu-isu semasa, merujuk kepada pemikiran-pemikiran, ya, pelbagai pemikiran. Dan kita kena faham, bila kita faham banyaknya ada aliran pemikiran, kita akan jadi orang yang bijaksana, kita akan jadi orang yang lambat menyalahkan orang, kita akan jadi orang yang lebih terbuka dalam membuat keputusan, dan kita akan jadi orang tenang lah, insya-Allah, ya. Kita tak jadi orang yang sempit pemikiran, salahkan orang sana sini, kemudian yalah semua orang salah, dia seorang betul, kan, ya. Ini benda yang penting sebenarnya dalam aspek pendidikan negara kita, dan kita nak tekankan supaya graduan yang terhasil memiliki sifat-sifat dan kemahiran tadi. Dan juga kita mengenal pasti ataupun menganalisis isu-isu berdasarkan perspektif perbandingan falsafah, ya, yang menjadi asas dialog antara budaya, sebab kita berada dalam negara pelbagai bangsa, pelbagai agama, ya, negara plural, negara bermasyarakat plural.
Jadi sangat menarik sebenarnya. Kita antara yang kita tekankan ataupun tajuk-tajuk yang akan kita pelajari dalam CTU 552, pengenalan dan ilmu falsafah. Saya bagi secara ringkas saja sebab akan diterangkan oleh resource person, pakar rujuk bidang subjek masing-masing kursus ini kepada setiap pelajar, dan juga akan diikuti perbincangan-perbincangan dengan pensyarah masing-masing dalam kelas dalam kumpulan masing-masing nanti. Falsafah dalam kehidupan adalah benda-benda yang terma-terma filosofikal sikit yang kita akan belajar. Itulah bila dah belajar duduk di universiti, kita ada penambahan ilmu barulah kan, dari sudut psikologi, metafizik, epistemologi, dan kita juga menyentuh tentang ideologi semasa, ya. Kalau mungkin belum pernah dengar juga, kita akan sentuh tentang dekolonisasi, ya, decolonization, dan ini antara perkara-perkara, aspek-aspek yang kita akan belajar, dan sangat menarik, ya. Satu benda yang mungkin baru pada kita ataupun menambahkan lagi kritikal, pemikiran kritis kita untuk kita membentuk warga negara dan seorang insan pada masa akan datang yang berguna pada bangsa, agama dan negara, insya-Allah, ya. Itu untuk CTU 552. Dan juga kalau kita tengok, kita akan untuk pelajar-pelajar yang telah mengikuti CTU 552 pada semester pertama, ada mengikut plan study masing-masing. Ada yang mengikut mengikuti pada semester pertama, ada yang ikut pada semester kedua. Walau bagaimanapun, selepas CTU 552 kita akan mengikuti CTU 554. CTU 554 adalah kesinambungan kepada pembentukan dan penghayatan nilai, ya. CTU 554 adalah kursus etika dan peradaban. Bagaimana kita nak membentuk etika, nak memahami nilai dalam kehidupan kita, dan juga pada masa yang sama kita adalah yang bertanggungjawab untuk membina, membentuk, menambah baik peradaban negara kita, bangsa kita dan juga ummah kita. Jadi pengenalan ilmu etika dan peradaban ini akan berkisar tentang teori-teori etika, ya. Bila kita memahami etika, kita akan jadi orang yang lebih kita panggil values high values ataupun cultured society, ya. Kita akan menjadi satu masyarakat yang ada budaya yang tinggi, atau yang hidup dengan nilai kehidupan yang baik. Kita akan sentuh tentang etika dan peradaban dalam kepelbagaian tamadun, ya. Kita akan bincang juga tentang pemantapan kesepaduan nasional, ya. Sebab kita berada dalam masyarakat pelbagai majmuk ni, masyarakat majmuk ni ataupun masyarakat plural ni, kita memerlukan kefahaman ini. Sebab semua bangsa, semua agama, semua budaya sebenarnya mementingkan nilai. Dan kalau kita boleh bersatu di atas kesefahaman nilai tadi, kita akan hidup sebagai satu masyarakat yang harmonis, ya. Dan walau apa pun bangsa, walau apa pun warna kulit kita, walau apa pun agama kita masih boleh hidup bersama dengan nilai-nilai kehidupan, dengan nilai-nilai murni yang menjadi titik temu antara manusia, kehidupan sesama manusia. Dan kita juga akan sentuh tentang konsep peradaban, di Malaysia. Ini sangat penting sebab kita sangat-sangat risau tentang generasi masa depan yang tidak memahami tentang peradaban, bangsa sendiri, peradaban negara kita. Dan kita sentuh tentang perlembagaan, persekutuan sebagai tiang seri kepada kesepaduan dan peradaban dalam negara kita. Kita juga akan sentuh berkenaan penerapan etika dan peradaban dalam budaya dan komunikasi semasa. Peranan etika dalam mendokong tanggungjawab sosial sangat penting, sebab graduan, mahasiswa adalah orang golongan yang terpelajar dalam masyarakat. Dan mereka ini adalah tonggak ataupun tunjang kepada sesuatu peradaban. Dan kita akan juga membincangkan cabaran
kelestarian etika dan peradaban. Ini isu-isu yang kita selalu sebut etika ataupun nilai dah makin runtuh dan sebagainya. Ini perkara yang kita sebagai intelektual, kita adalah golongan intelektual, golongan terpelajar yang perlu memikirkan isu-isu ini untuk pembangunan masyarakat, pembangunan peradaban negara kita. Dan sangat menarik sebab kita akan belajar lebih terbuka, kita akan menyentuh isu-isu semasa dan saya rasa satu perkara yang baru ataupun satu perkara yang kita boleh refresh balik bila kita graduate sebagai mahasiswa ataupun sebagai sarjana muda, pelajar sarjana muda ataupun lulusan sarjana muda, kematangan kita dapat membantu ataupun mendokong peradaban dalam negara kita. Dan insya-Allah ya, kita ada pensyarah-pensyarah yang akan membimbing dalam kelas dalam kumpulan masing-masing, kelas kecil, dan juga saudara-saudari pelajar akan mengikuti juga mass lecture. Jadi untuk bermula semester Mac 2021, setiap pelajar akan mengikuti kursus CTU 552 dan CTU 554 2 jam seminggu. Untuk jam pertama, mereka akan mengikuti, kita perlu mengikuti kuliah masa, mass lecture yang diberikan oleh pensyarah pakar daripada Akademi Pengajian Islam Contemporary menerusi YouTube ya, sebab kita masih ODL. Dan kemudiannya selepas kita mengikuti kuliah masa tadi untuk 1 jam, untuk tempoh 1 jam, untuk 1 jam yang kedua kita akan berada dalam kelas dalam kumpulan kita ya, dan ini akan dibimbing oleh pensyarah masing-masing dan perbincangan, kerja-kerja khusus, ujian dan sebagainya akan dijalankan dalam kelas dalam kumpulan tadi. Dan untuk penilaian nanti akan diterangkan oleh pensyarah-pensyarah masing-masing. Secara umumnya penilaian kita lebih kepada penilaian berterusan ya. Akan ada banyak kerja-kerja kursus, akan ada banyak refleksi ataupun artikel review yang kita perlu berfikir dan kita perlu beri pandangan, kita perlu menggunakan pemikiran kritis kita untuk dinilai oleh pensyarah kita. Dan ini adalah kerja-kerja berkumpulan ya. Dan pada semester ini juga kita benarkan, kita galakkan pensyarah-pensyarah untuk menjalankan presentation dalam bentuk poster presentation, dan ini akan lebih memudahkan pelajar-pelajar. Semua ini akan dijalankan secara berkumpulan. Untuk penilaian yang terakhir, aspek penilaian terakhir ialah ujian. Ujian ini kena buat individu lah, sebab kita tak boleh buat berkumpulan. Ujian akan dibuat pada minggu akhir pengajian semester kita, dan dia dibuat secara serentak ya, secara menggunakan menggunakan sistem bank soalan. Pelajar-pelajar akan diberikan soalan multiple choice question, MCQ, ataupun pilihan aneka jawapan ya, pilihan aneka jawapan. Dan bila pelajar-pelajar membuat ujian ini, keputusan akan dibuat oleh sistem ya. Dan sangat penting untuk kita memahami, sangat penting juga untuk kita menghayati sepanjang semester, sepanjang pengajian kita ada kerja-kerja khusus yang kita kena buat dengan kemahiran ya, dengan penghayatan dan sebagainya. Jadi insya-Allah satu pengalaman pembelajaran yang sangat menarik yang kita akan lalui, dan mudah-mudahan semangat kita daripada awal semester sampailah ke sudah nanti untuk mencari ilmu, menambah baik diri kita, dan kita nak gunakan dalam kehidupan kita sebagai seorang sarjana, sebagai seorang intelektual. Dan insya-Allah saudara-saudari, pelajar-pelajar dikasihi sekalian, akan dapat mengikuti kelas kita secara atas talian ni menerusi platform utama kita adalah YouFuture. Pensyarah-pensyarah akan berinteraksi dengan pelajar-pelajar dalam YouFuture, dan untuk kelas secara bersemuka di atas talian ya, kelas dalam kumpulan tadi, kita galakkan pelajar-pelajar dan pensyarah menggunakan kaedah Google Meet
ataupun yang sewaktu dengannya lah, Zoom ke, Microsoft Team ke, tak kira lah Webex ke kan. Kita dah pandai banyak dah platform-platform untuk kita berjumpa face to face tetapi di atas talian. Jadi insya-Allah pembelajaran makin menarik sebenarnya, walaupun ada cabaran-cabaran kita, dan jangan tertinggal untuk kita mengikuti setiap kali mass lecture, ya, sebab 2 jam kita akan dapat allocation dalam jadual. 1 jam pertama mass lecture akan dilakukan oleh seorang pensyarah pakar, dan ini boleh diikuti di YouTube. Saya dah masukkan link YouTube rasmi untuk pembelajaran semester ini di announcement dalam YouFuture. Masing-masing boleh rujuk kat sana dan kita klik dekat YouTube. Pada waktu kelas kita, insya-Allah akan ada pensyarah yang akan memberikan mass lecture pada kita. Setiap fakulti akan ada seorang pensyarah pakar yang akan memberikan syarahan ataupun mass lecture tadi, dan setiap pelajar akan juga diberi kumpulan kecil untuk mengikuti kelas dalam kumpulan, dan ini akan dibimbing oleh pensyarah-pensyarah yang akan berinteraksi dengan saudara-saudari semua menerusi YouFuture dan boleh merujuk kepada grup masing-masing. Jadi saya harap sebagai pengenalan, insya-Allah kita doakan supaya semester ini menjadi semester yang terbaik untuk kita. Kita dapat kecemerlangan, kita dapat ketenangan untuk belajar, kita dapat mencapai apa yang kita nak objektif pembelajaran kita, dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang terpilih di kalangan di sisi Allah sebagai seorang manusia yang berilmu, yang Allah sebut dalam Al-Quran tidak akan sama sekali, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Ya, Allah menyindir, ya, Allah nak beritahu tapi dalam bentuk sindiran, soalan. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Memang tak sama. Kita jadi orang yang mengetahui. Terima kasih atas masa yang diberikan. Saya rasa untuk pengenalan inilah yang kita perlu faham, dan kalau ada apa-apa persoalan boleh segera menghubungi untuk menghubungi pelajar pensyarah masing-masing, ataupun untuk menghubungi saya di 019 281 9003. 019-281-9003. Boleh untuk merujuk sebarang persoalan yang mana saya boleh bantu. InsyaAllah kita mempermudahkan proses pengajaran dan pembelajaran kita dengan niat dan ikhlas. Semoga berjaya, semoga mendapat kejayaan cemerlang. Selamat meneruskan pengajian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.